Hai dan Assalamualaikum kepada semua murid tahun 5 Ibnu Sina. Selamat bertemu kembali selepas selama seminggu kita bercuti. Jadi disebabkan oleh tajuk pembelajaran ataupun silibus pembelajaran kita sudah sampai di akhirnya, iaitu tajuk teknologi pertanian, dan kita akan belajar tajuk pengaturcaraan secara bersemuka di sekolah. Jadi cikgu mengambil keputusan untuk melakukan ulang kaji bagi tajuk-tajuk yang telah kamu pelajari sebelum ni. Jadi untuk ulang kaji yang pertama, kita akan melihat kepada tajuk yang pertama dalam buku teks, iaitu teknologi rumah tangga. Jadi untuk pembelajaran hari ini, kamu semua boleh rujuk buku teks muka surat 4 hinggalah 9. Okey, jom kita lihat kepada standard pembelajaran ataupun apakah yang kamu akan belajar pada hari ini. Okey, untuk standard pembelajaran yang pertama adalah 4.3.1, iaitu kamu semua akan mengenal pasti jenis mata jahitan tangan pada artikel jahitan. Dan juga yang kedua adalah 4.3.2, iaitu menerangkan fungsi alatan jahitan. Kita hanya melakukan ulang kaji secara ringkas sebab kamu semua sudah belajar. Okey, ini merupakan contoh artikel jahitan yang cikgu pernah buat masa cikgu belajar dulu. Cikgu nak tunjuk kepada kamu semua, tapi jahitan yang cikgu gunakan ini kebanyakannya tidak terdapat dalam buku teks kamu, dan hanya ada dua sahaja yang ada dalam buku teks kamu sebagai contoh yang menggunakan benang colour biru ini, iaitu jahitan Kia, dan juga yang menggunakan benang colour hijau ni, yang mana ia merupakan jahitan jeluju kasar, dan selebihnya cikgu menggunakan jahitan-jahitan yang agak susah. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk kita untuk ulang kaji, iaitu kenali mata jahitan. Jadi kita dalam buku teks kamu semua, kita ada lebih kurang 6 mata jahitan yang kamu akan pelajari, iaitu yang pertama adalah jahitan Kia. Jahitan Kia adalah merupakan antara jahitan yang paling senang di antara banyak-banyak jahitan yang kamu akan belajar. Okey, apakah kegunaan jahitan Kia? Jahitan Kia digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Yang kedua, jahitan Kia digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan tetap ni maksudnya kita boleh guna sebagai jahitan kekal. Kita dah payah buka dah jahitan tu. Dan juga untuk menjahit bahagian kelem yang meretas. Kelem yang meretas ni maksudnya contohnya lipatan pada hujung baju kamu ni, dia ada lipatan. Jadi kalau dia terbuka, kita boleh guna jahitan Kia ni untuk jahit balik kelem yang terbuka tu. Dan yang ketiga, ia digunakan untuk menggantikan jahitan mesin. Contohlah kalau dekat rumah tak ada jahitan mesin, so kita boleh guna jahitan Kia ini. Yang kedua, kita tengok kepada jahitan apa ni? Kita tengok jahitan jeluju halus. Apakah kegunaan jahitan jeluju halus ni? Ia merupakan sebuah jahitan tetap. Macam cikgu kata tadi, jahitan yang kekal. Digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Kita boleh buat corak kedutan pada kain, ataupun kita boleh sulam dengan menggunakan jahitan ini. Dan ia digunakan untuk membaiki klepek yang meretas. Klepek yang meretas macam cikgu kata tadi, klepek di hujung baju kita ni kalau dia terbuka, kita boleh jahit balik menggunakan jahitan jeluju halus. Jahitan yang ketiga, kita ada jahitan jeluju kasar. Beza jahitan jeluju halus dengan jeluju kasar ni adalah jarak di antara jahitan tersebut. Kalau jeluju halus, jarak antara jahitan tersebut lebih kurang 3mm sehingga 5mm. Okey. Jahitan jeluju kasar ni merupakan jahitan sementara. Maksudnya, kita hanya guna jahitan tu hanya untuk sebagai penghubung. Lepas kita guna tu, kita cabut balik untuk melakukan jahitan tetap pula. Ia untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Sebagai contoh, tukang jahit dia nak buat baju. Jadi dia kena lekatkan dua fabrik
baju lip depan dengan baju lip belakang. Jadi dia gunakan jahitan jelujur kasar untuk menghubungkan dua kain tersebut, dan dia akan buang selepas dia siap buat bentuk baju tersebut. Okey, ini yang keempat. Kita ada jahitan insang pari. Sebab apa dia panggil insang pari? Sebab dia punya bentuk tu lebih kurang insang pari. Insang pari juga merupakan sebuah jahitan tetap, iaitu jahitan yang kekal, dan ia digunakan untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok dekat dia punya corak ni kan, dia digunakan di tepi fabrik sahaja dan ia mampu menutup lubang yang ada pada kain di bahagian tepi. Okey. Dan dia juga digunakan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Maksudnya jahitan insang pari ini juga boleh digunakan sebagai hiasan ataupun untuk membuat corak pada kain fabrik. Motif ni dia adalah bentuk sama ada motif tanaman, flora dan fauna, bunga-bunga dan sebagainya. Okey, yang kelima kita ada jahitan sembat. Jahitan sembat ni agak biasa digunakan dalam kalangan emak-emak kita. Kalau cikgu lah. Kalau mak cikgu, dia gunakan jahitan sembat ni untuk menjahit lebihan kain di hujung. Maksudnya, contohlah cikgu beli baju. Baju tu labuh. Lepas tu, bila mak cikgu potong baju tu dan dia akan sembat hujung yang lebih tu. Jadi, dia gunakan jahitan sembat untuk menutup lebihan kain tersebut. Dan jahitan sembat ni juga merupakan jahitan tetap dan untuk menjahit bahagian klepek atau bahan hiasan. Okey, dan yang terakhir kita ada jahitan silang pangkah. Okey, ini memang senang untuk kenal sebab apa? Sebab corak dia berbentuk pangkah. Silang pangkah juga merupakan jahitan yang tetap dan juga digunakan untuk mengemaskan bahagian kelepek, lipatan atau tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Maksudnya silang pangkah ni dapat digunakan untuk pelbagai tujuan. Okey, kamu boleh rujuk buku teks muka surat 6 yang mana terdapat contoh-contoh artikel yang biasa ada dalam rumah kita. Okey, sebagai contoh dalam gambar ni kita ada lansir, kita ada sampul ataupun sarung bako sampah, kita ada sarung kerusi, kita ada kain pelapik pinggan, kita ada apa lagi? Kita ada apron, kita ada kain pengelap dan kalau kamu nampak di peti ni kita ada alas peti, alas atas tu. Dan macam-macam lah kalau kita tengok dekat rumah kita. Okey, seterusnya kita tengok tajuk kenali alatan jahitan. Kita akan ulang kaji secara sepintas lalu. Yang pertama kita ada, apakah ini? Kita ada pembaris. Fungsi pembaris adalah untuk mengukur dan menandakan pola. Yang kedua kita ada, semestinya pita pengukur ataupun pita ukur. Kegunaannya adalah untuk mengukur fabrik atau kain ataupun mengambil ukuran badan. Macam biasa tukang jahit ukur untuk buat baju kita kan. Dia guna pita ukur. Seterusnya kita ada roda surih. Betul. Roda surih ini digunakan untuk memindahkan tanda pola ke fabrik. Yang keempat kita ada kapur tukang jahit digunakan untuk membuat tanda pada fabrik. Kapur kan ada color, jadi kita pun conteng pada kain atau fabrik kita untuk menandakan sesuatu ukuran. Seterusnya kita ada kertas karbon tukang jahit. Digunakan untuk memindahkan tanda pola, garisan dan motif ke fabrik dengan menggunakan roda surih. Seterusnya kita ada jarum peniti. Fungsinya adalah untuk menyemat pola pada fabrik. Pola tu kita buat atas kertas minyak. Jadi kita guna jarum peniti ni untuk lekatkan antara kertas pola tu dengan kain fabrik. Dan ia juga macam cikgu terang, menetapkan dua atau lebihan kain fabrik sebelum kita menjahit. Seterusnya kita ada gunting fabrik. Fungsinya adalah untuk menggunting fabrik ataupun kain. Seterusnya kita ada lagi gunting kertas, semestinya untuk memotong kertas bagi membentuk pola. Alatan seterusnya kita ada jarum jahit tangan. Digunakan untuk menjahit fabrik ataupun kain. Kita
ada mesin jahit mini. Ini adalah mesin yang lebih moden lah. Bukan menggunakan kaki yang biasa orang-orang dulu guna. Ia digunakan untuk menjahit fabrik dan juga menggunakan elektrik untuk berfungsi. Dan ini adalah mesin jahit tangan. Ia digunakan untuk menjahit fabrik tapi ia digunakan secara manual, maksudnya tidak menggunakan elektrik. Dan ini adalah penetas jahitan. Dekat rumah biasa ada ni benda ni untuk meretas dan menanggalkan mata jahitan. Kalau kita salah jahit, kita guna penetas jahitan. Okey, sampai sini sahaja ulang kaji kita untuk tajuk teknologi rumah tangga, iaitu jenis mata jahitan dan juga alat jahitan. Jangan lupa jawab kuis Kahoot yang telah cikgu share ataupun kongsi dalam grup WhatsApp. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Sekian, Assalamualaikum. Terima kasih.